Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk melengkapkan tugasan 3 subjek pengajian Malaysia, kumpulan kami diberi amanah untuk menganalisis novel yang berkait rapat dengan kepercayaan masyarakat Malaysia iaitu agama Islam. Jadi hari ini saya Muhammad Khairi bin Nasir dan ahli kumpulan saya Syaza, Sarah Putri dan Nur Ain Nadirah akan membentangkan tentang novel Kerana Syurga Bukan Percuma yang dikarang oleh Nazmi Fateh. Jadi, pembentangan ini merangkumi 6 aspek iaitu sinopsis berkenaan permulaan, kemuncak dan pengakhiran novel, nilai murni berkenaan pengajaran yang diperoleh oleh kami daripada novel. Yang ketiga ialah kelemahan novel, kelemahan yang kami dapat lihat dalam kandungan novel. Keempat, cadangan penambahbaikan yang kami akan cadang untuk mengatasi kelemahan tadi. Seterusnya, kesimpulan serta rujukan. Jadi, kita mulakan pembentangan dengan sinopsis novel untuk memberi gambaran tentang novel ini. Jadi, novel ini bermula dengan kisah Khairul, seorang remaja lalai yang dia naik turun kehidupan. Kai kemudiannya mempunyai niat untuk berubah selepas dia berjumpa dengan Abang Surau. Namun, perjalanan hijrah Kai yang dibantu Abang Surau tidak dimudah yang disangka apabila Kai harus menghadapi pelbagai dugaan dalam perjalanan ini. Maksudnya Kai seorang yang remaja yang kurang elok perangainya tetapi mempunyai niat yang untuk berubah apabila dia berjumpa dengan seseorang. Jadi tapi untuk dia berubah itu agak banyak dugaan yang telah dilaluinya yang kemudian membuka plot novel ini untuk bahagian kemuncak novel. Jadi antara dugaan-dugaan yang diterima oleh Kai adalah kemuncak yang membuka pada kemuncaknya ialah bermula apabila Cikgu Halim mengatakan bahawa Kai yang telah membelasah Anas sehingga masuk hospital. Kemudian Kai sendiri telah dihianati oleh sahabat baiknya iaitu Iskandar dan Hanif. Kai berjumpa dengan Is dan Hanif di kantin dan membelasah mereka dengan teruk. Hanif mencari basuh bunga dan menghempas di kepala Kai sehingga Kai hitam dan Hanif melarikan diri. Jadi dalam bahagian kemuncak yang pertama ini, Kai dihianati oleh rakan baiknya. Kemudian dituduh dan dihianati oleh rakan baiknya sendiri. Tetapi ini adalah antara dugaan-dugaan yang perlu dihadapi Kai untuk mula berubah, untuk berhijrah daripada kehidupan lama dia kemudian ke kehidupan yang baru. Kemudian antara dugaan lain yang telah dilalui oleh Kai ialah di mana kematian Abang Surau, seorang lelaki yang mencetus Kai untuk berubah, di mana Is, kawan baik Kai, mengaku bahawa dia dan rakannya Ham yang melakukan kebakaran di surau sekolah yang meragut nyawa Abang Surau akibat sehingga rentung. Kemudian Kai menyuruh Am dan Hanif untuk membawa Nizam di tingkat 4 duduk belakang sampai habis sesi persekolahan. Jadi di sini bermulanya pergaduhan antara Nizam dan Kai sehingga menyebabkan Kai dimasuki ke hospital dan Nizam bertindak mengelar tangannya dengan pisau sehingga maut. Jadi dalam perjalanan untuk Kai berubah itu tersebut, ada rakan-rakannya yang meninggal dunia dan ada orang-orang yang hendak menolongnya meninggal dunia, dan itu antara dugaan-dugaan yang dihadapi Kai lah. Kemudian pengakhiran cerita ini diakhirkan dengan Kai yang telah meredai sepenuhnya dengan pembagian Abang Surau. Perlu kita faham bahawa Kai melakukan perkara-perkara seperti memukul orang lain itu adalah kerana dia tidak dapat menerima bahawa Abang Surau telah pergi. Abang Surau, seorang yang mencetuskan dia untuk berubah itu, telah pergi dan kemudian tidak ada lagi untuk membimbing Kai. Dan sejak dia bermula. Jadi Kai kemudian mengikat persahabatan barunya bersama Razik dan Kai. Razik di mana seorang lelaki yang ingin membantunya lagi, dan Kai telah memaafkan segala perbuatan ayahnya terhadap ibu dan dirinya. Di mana ayahnya seorang yang tidak bertanggungjawab selepas kematian abangnya, tapi Kai dalam proses penghijrahannya kepada jalan yang lebih baik, Kai bersetuju untuk memaafkan ayahnya dan ingin membimbing diri yang ingin berdakwah dirinya dan rakan-rakan di sekelilingnya untuk bergerak ke jalan yang benar. Seterusnya ialah nilai murni, iaitu pengajaran yang dapat kita peroleh daripada novel ini. Yang pertama ialah saling mengingati. Di dalam novel ini, kita dapat lihat yang ia menggalakkan pembaca untuk saling menasihati dengan menekankan watak Abang Surau yang sentiasa sabar dan menasihati Kai dalam apa jua keadaan. Nilai murni ini boleh disandarkan dengan hadis dari Tamim Midari bahawa Nabi SAW bersabda, agama itu nasihat. Kami bertanya, kepada siapa?
Baginda bersabda, kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada para pemimpin, kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Oleh itu, kita sebagai umat Islam harus saling mengingati antara satu sama lain. Seterusnya ialah kasih sayang. Antara salah satu contoh ialah Cikgu Aisyah yang risau akan keputusan percubaan SPMK yang teruk. Jadi, Cikgu Aisyah mengupas setiap guru bagi subjek untuk datang ke rumah pada setiap petang. Dalil yang berkenaan ialah para pengasih dan penyayang, dikasihi dan disayangi oleh Ar-Rahman. Rahmatilah yang ada di bumi, nescaya kalian akan dirahmati oleh Zat yang ada di langit. Hadis riwayat oleh Abu Daud dan At-Tirmizi. Yang ketiga adalah tolong-menolong. Dari novel ini, kita dapat melihat bahawa Abang Surah tidak pernah penat untuk menolong Kai untuk berubah ke jalan yang benar. Kita sebagai manusia haruslah sentiasa tolong antara satu sama lain walaupun seseorang itu pernah berbuat jahat sekalipun. Dalil yang berkenaan ialah, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Surah Al-Maidah ayat 2. Dan yang terakhir ialah nilai kemaafan. Memaafkan kesalahan orang lain adalah dituntutkan dalam agama Islam kerana memaafkan kesalahan orang lain ini merupakan sifat orang mulia. Dalam Al-Quran sudah disebutkan banyak kali supaya kita memaafkan orang lain. Sebagai salah satu contoh dari novel ini ialah apabila Kai memaafkan bapanya setelah dia melakukan perkara yang menyakiti hatinya, iaitu sering memukul ibunya apabila ibunya tidak mempunyai wang. Hadis yang berkenaan ialah, maka berkat rahmat Allah engkau, Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersifat keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Kerana itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang bertawakal. Surah Al-Imran. Oleh itu, kita sebagai manusia haruslah sentiasa saling memaafkan sesiapa sahaja walaupun orang itu telah melukakan atau membuat jahat kepada kita. Okey, seterusnya kelemahan novel ini. Kelemahan yang pertama, novel Kerana Syurga Bukan Percuma memberi gambaran yang kurang elok terhadap institusi persekolahan kerana Kai digambarkan sebagai seorang yang dibenci oleh guru dan rakan persekolahannya. Gambaran ini akan memberi kesan yang negatif terhadap pembaca. Sebagai contoh, mungkin pembaca novel ini salah seorang ibu. Jadi apabila pembaca menganggap perkara ini sebagai perkara yang negatif, maka dia mungkin tidak mahu mengantar anak dia pergi ke sekolah kerana risau perkara sebegitu terjadi kepada anaknya. Yang kedua, ia menunjukkan keganasan berlebih-lebihan dan agresif yang sering berlaku di kalangan remaja. Contohnya, menyeludupan barang terlarang, pergaduhan sehingga berlumuran darah dan bunuh diri. Ini akan memberi imej yang tidak berapa menyenangkan terhadap remaja atau lain ayat bermaksud pembaca akan memandang serong terhadap golongan remaja. Padahal hanya golongan yang ganas ini hanya ada segelintir sahaja, dan ini menyebabkan pembaca tidak mahu mendekati remaja sekarang. Yang ketiga, novel Kerana Syurga Bukan Percuma mempunyai banyak kesalahan ejaan dan bahasa pasar. Justru ia mengurangkan kecantikan tata bahasa dalam novel ini. Penulis perlu tahu bahawa terdapat banyak peringkat umur yang akan membaca novel tersebut jika mungkin salah seorang daripada pembaca ini adalah pelajar sekolah. Jadi apabila mereka ingin membuat karangan atau ayat yang lain, diorang akan confuse perkataan yang diorang nak guna untuk menulis dalam karangan tersebut. Jadi ia akan memberi kesan yang negatif pada pembaca muda ini. Yang keempat, novel ini telah menunjukkan bahawa kelakuan remaja yang tidak berakhlak adalah perkara biasa dalam masyarakat kini. Pembaca akan menganggap bahawa kelakuan yang buruk ini akan macam perkara biasa dalam dunia ini. So apabila pembaca ini berjumpa dengan remaja berkelakuan tersebut, mereka tak nak menegur kesalahan tersebut sebab mereka fikir benda ini adalah perkara yang biasa.
seterusnya ialah cadangan penambahbaikan. Terdapat 4 faktor yang boleh ditambah baik di dalam novel ini. Yang pertama, novel Kerana Syurga Bukan Percuma ini boleh ditambah baik dengan memperbaiki imej institusi persekolahan dengan lebih realistik di mana tenaga pengajar berusaha bertungkus lumus untuk memperbaiki dan menolong kehidupan Kai. Kai merupakan pelajar yang selalu ponteng untuk ke sekolah dan mempunyai keputusan yang semakin merosot dan teruk. Jadi, dari sikap Kai ini, tenaga pengajar haruslah memberi sokongan dan motivasi supaya dapat membimbing Kai ke arah kebaikan dan dijauhi daripada keburukan. Yang kedua, penulis hendaklah menapis dan mengurangkan gambaran-gambaran keganasan sebelum diterbitkan supaya setiap individu yang membaca novel yang bertajuk Kerana Syurga Bukan Percuma ini tidak dipengaruhi dan terikut dengan contoh-contoh yang negatif tersebut. Contoh perbuatan negatif tersebut ialah perbuatan dalam kes membuli atau bergaduh yang dilakukan oleh sekumpulan Kai, mencederakan diri seperti Nizam dan sebagainya. Yang ketiga, sebagai penulis, sebelum menerbitkan novel ini perlulah menyemak terlebih dahulu setiap perkataan yang digunakan supaya tidak berlakunya kesalahan ejaan. Selain itu juga, novel ini boleh ditulis dalam tata bahasa yang lebih tepat untuk melambangkan bahasa jiwa bangsa rakyat Malaysia. Kesalahan ejaan atau tata bahasa boleh menyebabkan penerima maklumat tersalah tafsir dan mesej yang cuba disampaikan gagal diutus dengan berkesan. Yang keempat, penulis novel perlu memberi teladan yang baik kepada pembaca dengan menunjukkan masalah remaja tidak berakhlak bukan satu normalisasi dalam masyarakat Malaysia. Jadi dalam pembentangan ini, pelbagai aspek novel telah kami sentuh dari segi sinopsis, dari segi nilai murni, dari segi kelemahan dan dari segi cadangan penambahbaikan yang telah kami beri. Jadi untuk menyimpulkan pembentangan kami, mulailah jika kami kata bahawa kami memilih novel Kerana Syurga Bukan Percuma ini kerana novel ini berkait rapat dengan topik yang pembentangan kami dan juga berkait rapat dengan aspek pemikiran dan kepercayaan rakyat Malaysia. Kandungan novel ini sendiri memfokuskan kandungannya dalam menggambarkan kehidupan seorang pelajar Muslim di Malaysia serta melambangkan komuniti masyarakat Malaysia yang mempercayai agama Islam sebagai agama rasmi. Jadi, kesimpulannya, boleh kami katakan bahawa novel Kerana Syurga Bukan Percuma memberi pengajaran serta gambaran yang terbaik dari aspek nilai murni yang dibekalkan, aspek agama dan kepercayaan serta aspek kemasyarakatan di Malaysia. Justru elok jika kami katakan bahawa novel Kerana Syurga Bukan Percuma merupakan sebuah novel yang bagus di atas dasar ia memberikan pelbagai pengajaran dan teladan yang boleh diambil oleh pembaca. Jadi sebelum kami akhiri pembentangan kami, dari segi rujukan, kami menggunakan pelbagai rujukan dan ini adalah antara rujukan-rujukan yang kami telah gunakan untuk pembentangan ini serta itu sahaja daripada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang melihat pembentangan ini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk pembentangan ini. Kami harapkan bahawa semua orang mendapat sesuatu daripada pembentangan kami. Jadi itu sahaja daripada kami. Terima kasih.